اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan yang hadir, dalam kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta lisahibika yaumal Jum'ah ansit wa imamu yaktub faqad la'aw." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi yuqlabul qulub wa huwallazi yurja ilaihi kullu matlub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, salatan tu'faru biha az-zunub wa tuslahu biha al-qulub. وعلى آله وأصحابه ومن هو إليه منسوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita seluruh umat Islam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekun dan ikhlas melaksanakan segala perintah dan suruhannya, serta pada masa yang sama meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya syurga itu adalah tempat kembali buat hamba-hamba yang diridai Allah lantaran ketakwaan dan ibadahnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Pernyataan ayat Al-Quran yang dinyatakan sebentar tadi secara jelas menunjukkan bahawasanya solat Jumaat adalah merupakan satu tuntutan yang amat besar kepada umat Islam. Umat Islam dituntut segera menghazirkan diri ke masjid dan meninggalkan segala urusan duniawi tak kala disuruh untuk solat Jumaat. Kegagalan mereka mengambil tindakan sedemikian akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan ketegasan dan keprihatinan terhadap tuntutan solat Jumaat melalui sabda baginda, An Abi Ju'di Ad-Dhamiri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salasata jum'ain tahawuna biha Allahu ala qalbi. Artinya, dari Abi Ju'di Ad-Dhamiri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan 3 Jumaat kerana meringan-ringankan memudah-mudahkannya, Allah mengecap atau mementeri nifak atas hatinya. Hadis riwayat Imam Abi Daud. Apa yang merusingkan kita akhir-akhir ini ialah semakin bertambah bilangan orang yang tidak mengambil berat tentang tanggungjawab ini. Malahan seumpama malah berbangga pula apabila tidak menunaikan solat Jumaat. Meninggalkan solat Jumaat merupakan perbuatan yang amat ditegah, kerana solat Jumaat hukumnya adalah fardu ain ke atas setiap lelaki Muslim. Orang yang meringan-ringankan hukum Allah ini akan mengundang kemurkaannya, dan mereka bakal menerima balasan yang setimpal dengan dosa yang dilakukan. Bahkan orang ini yang enggan mentaati suruhan Allah Subhanahu wa taala, pintu hatinya lama kelamaan akan tertutup daripada mendapat hidayah, lantas menjadikannya semakin sesat dan tanpa segan silu.
terus melakukan dosa-dosa demi dosa tanpa berhenti-henti. Hanya saja orang yang dibenarkan meninggalkan solat jemaat adalah mereka yang menghadapi kesukaran yang mencapai darjah keuzuran syar'i, seperti mana yang berlaku kepada orang sakit dan orang musafir. Sekiranya seseorang itu tiada sebarang alasan yang munasabah di sisi syarak untuk meninggalkan solat jemaat, maka hendaklah mereka mengerjakannya. Jangan dijadikan alasan remeh-temeh seperti sebab bekerja, letih dan sebagainya untuk tidak menunaikan solat jemaat. Kerana tanpa solat fardu 5 waktu dan juga solat jemaat, seseorang Muslim itu akan runtuh sifat-sifat keislaman mereka. Imtizam mereka terhadap syariat Islam akan menjadi luntur, malahan tidak diiktiraf sebagai Muslim sejati. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka as-salata tahawuna faqad kafara jihara." Artinya, sesiapa yang meninggalkan solat fardu, yakni termasuk solat jemaat, secara sengaja, maka dia kafir terang-terangan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sebenarnya setiap amal ibadat itu ada dengan adab-adabnya. Begitulah juga solat jemaat. Dengan mengerjakan adab-adab tersebut, kita akan beroleh pahala, dan dengannya juga boleh menyebabkan ibadat yang dilaksanakan menjadi lebih sempurna. Di antara adab-adab tersebut ialah sebelum pergi ke masjid, kita disunatkan mandi, membersihkan badan, memakai pakaian yang bersih, serta bau-bauan yang harum, menyentuh tata cara pakaian. Kita adalah digalakkan untuk memakai sebaik-baik pakaian, yakni pakaian itu hendaklah bersih dan kemas. Disunatkan juga kita memakai pakaian berwarna putih, tetapi jika tidak kedapatan, boleh dipakai sebarang warna yang sesuai. Selain itu, kita juga dituntut agar bersegera ke masjid. Menapati waktu solat merupakan tuntutan agama, malahan akan mendapat ganjaran yang besar. Ulama mazhab Syafi'i sepakat mengatakan bahawa adalah sunat menghadirkan diri lebih awal ke masjid pada hari Jumaat. Ini sejajar dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kelebihan orang-orang yang menghadirkan diri awal ke masjid pada hari Jumaat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man i'tasala yawmal jum'ah غسلا جنابه ثم راح فكأنما قبرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قبرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Rawahu al-Bukhari. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi jenabah, mandi dengan membersihkan seluruh tubuh badan, kemudian dia pergi solat Jumaat sebagai masa pertama, maka sama halnya seperti orang yang berkorban seekor unta. Dan sesiapa yang datang sebagai masa kedua, sama halnya seperti orang yang berkorban seekor lembu betina. Sesiapa yang datang sebagai masa ketiga, sama halnya seperti orang yang berkorban seekor biri-biri bertanduk. Sesiapa yang datang sebagai masa keempat, sama halnya dengan seorang yang berkorban seekor ayam. Dan sesiapa yang datang sebagai masa kelima, sama halnya dengan orang yang berkorban dengan sebutir teruk. Apabila imam telah menaiki mimbar, maka para malaikat yang hadir juga ikut mendengar khutbah. Sesungguhnya melamat-lamatkan hadir ke masjid, apatah lagi setelah mana imam naik ke atas mimbar untuk membaca khutbah, adalah merugikan. Ini adalah kerana kesempatan hadir awal ke masjid sebenarnya bolehlah dinafaatkan dengan melakukan perkara-perkara sunat seperti solat tahiyatan masjid, membaca Al-Quran, beristighfar, berzikir dan berdoa. Kerana hari Jumaat itu mempunyai banyak kelebihan serta ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, selain daripada itu juga, apabila khatib telah naik ke atas mimbar, para jemaah janganlah berkata-kata. Sebaliknya hendaklah menumpukan perhatian terhadap khutbah yang disampaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansada ghufira lahu ma bainah wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massahu faqad lagha." Artinya, barang siapa yang berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunaikan Jumaat, lalu mendengar khutbah dan tidak bercakap ketika khutbah Jumaat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Dan barang siapa yang bermain-main dengan handphone ketika khutbah, maka ianya telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, rebutlah peluang dan kelebihan-kelebihan tersebut dengan mendiamkan diri dan mendengarkan khutbah yang disampaikan dengan khusyuk, bukan dengan mempersia-siakannya dengan tidur, berangan-angan dan sebagainya. Kerana di dalam khutbah terdapat banyak ilmu dan nasihat yang berguna yang boleh menjadi panduan untuk kehidupan sehari-harian. Ingin juga diingatkan, di mana terdapat segelintir di antara kita yang tergesa-gesa datang ke masjid kerana terlewat, dan tergesa-gesa pula hendak pulang setelah selesai solat tanpa menunggu doa habis dibacakan. Bukankah doa itu amat penting sehingga dikatakan doa itu senjata orang mukmin? Luangkanlah sedikit masa untuk menadah tangan, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan doa lah kita meminta keampunan, keselamatan, keberkatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tambahan pula hari Jumaat adalah penghulu segala hari,
dan padanya terdapat satu masa yang mana jika kita memohon sebarang permintaan, insya-Allah akan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kerjakanlah solat Jumaat itu dengan penuh khusyuk dan tawaduk serta menurut adab-adabnya. Mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran yang dijanjikan dan tidak masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahamal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Suratul Mu'minun ayat 1 hingga 3. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجان. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على سيد نبينا نبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان Badli Shah wa wali ahli duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibn al-Aminul Karim Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadat
وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة